Okey, salam sejahtera semua murid. Hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita untuk subjek Bahasa Melayu. Okay. Tajuk hari ini adalah tajuk utama kita minda positif badan aktif. Kita masuk tema untuk ialah untuk minggu ini. Semalam kita tema tentang pendidikan sivik. Hari ini kita balik semula kepada tema untuk Bahasa Melayu tahun 3. Tajuk dia adalah elakkan kuman. Okey. Jadi kalau dah bersedia pembelajaran kita pada hari ini, pertama kita nak membaca dan memahami maklumat daripada bahan grafik. Kita akan tengok dalam buku teks itu maklumat, maklumat bergambar dan ayat lah. Kemudian kita perlu jawab 5 soalan pemahaman bertumpu dengan betul. Jadi kita kena jawab 5 soalan berdasarkan maklumat yang kita peroleh. Itu objektif pembelajaran kita pada hari ini. Okey, siapa ada buku teks boleh buka 35, okey. Rujuk 35, tajuknya elakkan kuman. Okey, ini kita perlu beri fokus. Okey, jadi kita baca sama-sama, kita rujuk buku ni. 35. Okey, dah sedia. Elakkan kuman. Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya di hospital belakang. Mereka pergi hospital. Hanif melihat maklumat tentang kuman yang ditampalkan pada dinding. Okay, yang ini kita nak lihat maklumat. Apa maklumat yang diperoleh oleh Hanif? Okay, Hanif dapat maklumat cara mengelakkan kuman tersebar. Okay, ada cara 5 cara kuman tersebar. Yang ini kalau kita ingat, ada sebahagian ni kita dah belajar semasa tahun 2 untuk pendidikan kesihatan. Okay. Pertama ialah kuman tersebar melalui makanan. Kedua, melalui pernafasan. Ketiga, melalui minuman. Keempat, sentuhan. Dan 5, gigitan. Kita belajar yang ini, sentuhan, dasar minggu, minuman, pernafasan dan makanan. Kuman tersebar. Okey. Macam bagaimana kuman tersebar melalui makanan, kita tengok. Okey. Jadi nak elakkan dia dari makanan ni, masak makanan dengan sempurna. Maksudnya makanan tu perlu dimasak dengan sempurna, dengan betul lah. Jangan tak masak banyak, sebahagian tak masak. Contoh dia goreng ayam, dalam dia masih lagi tak banyak, tak masak daging. Itu bahaya. Kemudian elakkan makanan yang tercemar. Maksudnya kalau sudah tahu makanan tercemar, kita jangan ambil. Kemudian basuh sayur dan buah-buahan dengan bersih. Yang ni bukan siram, kena basuh di celah-celah batang sayur tu, buah-buahan. Takut ada kuman di celah-celah. Kan itu biasa. Kemudian pernafasan. Bagaimana nak elakkan kuman dari melalui pernafasan ialah tutup mulut semasa bersin dan batuk. Sekarang ni kita guna mask. Okay? Kita guna pelitup muka. Itu salah satu cara kita menghalang kuman, virus daripada merebak. Okay? Kedua ialah pastikan jarak yang sesuai semasa bercakap dengan pendengar. Kalau kita nak bercakap dengan orang, nak berbual, jangan terlampau dekat. Ada jarak supaya air liur kita, nafas kita tu tak kena pada orang. Itu juga orang yang dengar tu, kita nak jauh jarakkan diri. Itu cara kita elakkan kuman melalui penyakit melalui pernafasan. Kemudian yang ketiga ialah minuman. Okay? Minuman. Gunakan air terawat. Air terawat ni maksudnya air yang dari pipe. Air itu air terawat. Bukan air yang dari air hujan, air kolam, yang belum dirawat. Air hujan tu sekarang, kalau dahulu dia bersih. Sekarang ni air hujan dia perlu dirawat sebab pencemaran udara. Asap dengan asap dari kilang kenderaan tu, bila naik ke udara tu dia berkumpul, dia bersatu dengan awan. Turun ke bumi sebagai air hujan. Akhirnya air itu tercemar sebenarnya. Dia perlu dirawat. Kemudian elakkan air tercemar. Yang ini perlu hati-hati. Contoh botol air. Buka botol air itu perlu ditutup. Selalu kalau lepas minum tutup. Jangan biar terdedah kepada persekitaran. Jadi kita boleh tercemar oleh kuman. Kemudian basuh gelas dengan sempurnanya. Basuh bukan hanya siram. Bukan gelas tu pelacak. Kamu gosok-gosok sikit saja. Kamu tak basuh dah dengan sebuah pencuci dengan betul. Kena gosok betul. Kemudian keempat, melalui sentuhan.
Okey, nak elakkan kuman oleh sentuhan, sentiasa cuci tangan sebelum makan. Ni cuci ya, bukan basahkan tangan. Cuci maksudnya kita perlu cuci di celah-celah jari. Di tapak tangan pun kita perlu bersihkan betul. Korek dengan kuku kita bersih. Dalam kuku tu bersihkan juga. Okey, sebab tu kuku kita perlu pendek, jangan panjang. Kemudian cuci tangan dengan cara betul dia kata. Itulah cara dia. Ada kalau perasan boleh internet, boleh cari rujuk kat Google tu, banyak gambar-gambar grafik menunjukkan cara, 7 cara, banyak kan 7 cara. Ada sebahagian dan bagi tunjuk 8 cara cuci tangan yang betul. Okey, itu melalui sentuhan. Yang kelima, nak elakkan kuman daripada terkena melalui gigitan. Ini anjing, anjing biasalah, anjing, kucing cakaran gigit kadang-kadang. Elakkan serangga, elakkan gigitan serangga. Yang ni jangan bermainlah di kawasan yang banyak serangga. Contoh ada nyamuk yang terbang di kawasan gelap macam tu elakkan. Kemudian elakkan gigitan binatang liar. Ini banyak anjing yang liar, kucing. Okey, jangan bagi peluang kita kena gigit. Kemudian apabila kena gigit, segera dapatkan rawatan jika digigit oleh serangga atau binatang luar. Jangan tengok luka sikit saja buat tak tahu. Kita terus pergi hospital. Sekarang ni kita kalau di Sarawak ni kita ada ancaman rabies. Ini boleh gigitan anjing liar. Ada air liur ke anjing tu bahaya. Kalau kita kena, kita tak rawat, lambat lakukan rawatan, dia boleh membawa maut. Itu masalah sekarang. Kalau binatang pun sama, so nyamuk. Kita takut dari gigitan nyamuk Aedes, nyamuk tirok. Dia boleh bawa penyakit demam denggi, demam malaria. Jadi itu semua perlu ambil maklum. Kita perlu istilah dia cakna ataupun alert dalam bahasa Inggeris dia. Kita perlu sedar apa-apa yang perkara berlaku, kita perlu ambil tindakan. Okay? Jadi ini maklumat yang kita perolehi. Tugas kamu ialah, ya faham maklumat yang disampaikan daripada paparan grafik ni, kamu perlu jawab 5 soalan. Okay? 5 soalan ni macam ni. Okay? Latihan pemahaman 1, 2, 3, 4, 5. 5 soalan ni kamu perlu tulis di dalam buku tulis. Okey, dengar betul. Cikgu tengok berapa orang ni masih lagi menjawab soalan dengan malas. Dia tak boleh. Perlu jawab dengan ayat penuh. Contoh dia, siapakah yang dizahari oleh Anip dan datuknya? Jangan jawab terus rakan datuknya. Tulis jawapan dia, jangan. Cikgu tak nak. Tadi cikgu semak siapa punya tadi. Chloe. Chloe pun jawab soalan yang dalam buku aktiviti itu terus bagi jawapan tanpa guna ayat penuh. Sebab tu mark jawapan betul, markah sikit. Kalau kamu tak ubah, kamu dah tahun 3, tahun depan, tahun 4, kamu akan teruk. Tugasan kamu teruk sebab kamu tak ada buku aktiviti lagi. Kalau banyak silap, kamu akan banyak tugasan diberi sehingga kamu berjaya menulis dengan betul. Okey, kalau contoh ni nombor 1, siapakah yang dizahari oleh Hanif dan datuknya? Kamu kena mula tulis di sini. Hanif dan datuknya menziarahi rakan datuknya. Itu jangan tulis rakan datuknya saja. Sebab ni penulisan ni bahasa Melayu, dia tak boleh guna ayat pendek. Kita kena ayat lengkap. Okey, contoh cikgu dah bagi tahu banyak kali. Siapa nama kamu? Chloe. Kalau macam tu salah. Dan kena jawab dengan ayat penuh. Nama saya ialah Chloe. Kita kena ikut ayat tu. Okey, kita jangan hanya bagi jawapan. Kita kena bagi jawapan dengan ayat yang gramatis istilahnya. Maksudnya ayat itu lengkap. Kemudian di manakah Hanif melihat maklumat tentang kuman? Kena mula dari sini. Hanif huruf besar melihat maklumat tentang kuman. Buang ni letak di mana tadi dia tengok. Tengok balik, rujuk balik teks tu. Okey, nombor 3, bagaimanakah kita dapat mengelakkan kuman dari tersebar? Jadi mula dari kita dapat mengelakkan kuman dari tersebar melalui apa? Ada 5 tadi, 5 cara mengamalkan apa? Okey, nombor 4, apakah cara agar kuman tidak tersebar melalui makanan? Ini ada 2 atau 3 jawapan tadi. Cara agar mula dari sini cara.
agar kuman tidak tersebar melalui makanan ialah jawapan dan ataupun bagi 1, 2 baru dan. Tengok bergantung pada jawapannya. Okey, kalau tersebar tadi apa? Masak makanan dengan sempurna, elakkan makanan yang tercemar dan cuci dan bersihkan sayur-buahan dengan betul. Itu 3. Jadi ada 3 jawapan. Okey, apakah tindakan yang perlu kita lakukan supaya minuman tidak menjadi punca makanan tersebar? Minuman. Tengok balik minuman tadi. Ada satu ialah minum air yang terawat. Kedua, apa dia tadi? Okey, minum air bersih. Apa yang perlu kita lakukan supaya minuman tidak menjadi punca? Okay? Pertama ialah kita pastikan. Kalau macam ni ini kita kena fikir ni. Kita tanya apa yang perlu kita buat supaya air tidak tercemar. Supaya tidak tercemar. Pertama ialah kita perlu jaga sumber air. Kita perlu jaga sumber air. Maksudnya dengan satu, elakkan pencemaran udara, elakkan pembakaran sampah terbuka. Itu cara kita nak elakkan sumber air ni daripada tercemar. Okay? Ataupun kita buat rawat air. Pastikan air yang dibekalkan kepada penonton dirawat. Macam siapa yang tinggal dekat Lampir tu, dia tahu ada dekat laku tu sebelah tu, itu tempat dimiri ni untuk proses air supaya air itu dirawat sebelum disalurkan ke rumah-rumah di kawasan miri. Okey. Gua harap murid faham, juga murid buat ni semua ni buku tulis. Okey, tulis soalan, lepas tu tulis jawapan, langkah satu baris, baru masuk soalan nombor 2. Buat kerja dengan kemas, tulisan mesti cantik. Cikgu tengok ada tulisan beberapa orang murid yang cantik, nampak dah perubahan, ada yang makin teruk. Okey, cikgu tengok Elviana tulisan makin sedih. Okey, kena baiki tulisan kena pastikan tulis perlahan sikit, jangan cepat-cepat nak siap. Okey, jangan macam kena kejar hantu. Tulisan pun selalu macam Arash Ar-Rahman, tulisan Arash Ar-Rahman, baiki tulisan dengar okey, cikgu bagi peluang, kamu buat ni nanti, siap boleh ambil gambar hantar dalam Google Classroom. Okey, yang ini untuk tugasan murid tertentu. Okey. Ini untuk Akmal, Cliff, Fernandez, Lisa. Okey. Cliff, Fernandez, Akmal, Lisa. Ada seorang lagi. Cikgu lupa siapa nama. Siapa 4 orang dululah. Mana-mana yang tak boleh baca boleh buat ulang kaji ni. Okey, baca ni ikut warna. Bunyikan ikut warna. Kalau boleh tak perlu eja lagi. Dah kenal bunyi. KO dah tahu. Ni huruf K ni O, bunyi dah tahu. Kopi. MA dah tahu. Tak payah sebut lagi. MA ma. Tak boleh macam tu. Kita nak baca, kita nampak huruf ni 2, kita dah tahu bunyi, dah ingat. Kita akan sebut mama. Lori. Okay. Lori, kopi. Ikut macam tu baca. Jangan L-O-R-I-R-I, lori. K-O-P-I-P, kopi. Kita nak baca lori kopi. Terus. Tengok huruf, dah tahu bunyi. I bunyi dia I. T-U, tu. Jadi kita akan sebut itu. Tak perlu eja lagi. Okay. Okay. Lori kopi. Itu lori kopi. Mama suka kopi. Lori bawa kopi mama. Okay. Ini untuk yang murid-murid yang belum mahir baca, coba baca, buat ulang-ulang, jangan buat sekali lepas tu dah tak nak buat. Kamu dah masuk tahun 3, sepatutnya ini tak berlaku. Yang sekarang ni bergantung pada usaha kamu sendiri. Orang lain dah bantu, cikgu dah bantu, mak bapak dah bantu, kamu kena kuat semangat lagi untuk capai standard kamu. Okay? Sepatutnya tak ada masalah, tahun 3 dah boleh baca. Yang ini senang. Okay? Ini untuk yang lain. Dah siap tu boleh buat bacaan ni, baca anjing dengan ayam. Yang tuan baca saja untuk ambil ilmu dia. Okey, untuk lancarkan bacaan. Okey, pada suatu hari anjing dan ayam jantan pergi jalan-jalan dalam hutan. Okey, baca
untuk menambahkan ilmu kita. Boleh faham murid-murid? Okey, boleh faham. Buat kerja. Kita jumpa lagi untuk hari Khamis nanti, insyaAllah. Terima kasih semua.